ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa azwajihi wa zurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini dapat sekali lagi sama-sama kita berkumpul dan berjumpa di suara kita untuk kita sambung perkongsian kita tentang fiqhul at'imah wal ashribah, the science of food and drinks, ilmu tentang pemakanan dan peminuman dalam Islam. Of course lah, untuk kita mengetahui apakah yang halal dan apakah yang haram, ya. Kerana soal makan dan minum juga ada perkara yang amat penting sekali. Dan kita telah berbincang banyak sebelum pada ini. Saya ingat 2 tahun dah kot, saya mula berkuliah balik di sini. Dan kita telah melalui beberapa bab yang penting lah, ya. Dan pada malam ini kita nak masuk bab yang baru, ya. Setelah kita bincang tentang definisi makanan dan minuman, hukum asal makanan dan minuman, sebab-sebab kenapa ia dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya ataupun dilarang oleh syarak. 10 makanan yang disebut dalam Quran yang kita tak boleh memakannya. Banyak kuliah saya ambil hari itu, menghuraikan surah Al-Ma'idah ayat ketiga itu. Dan pada malam ini insya-Allah taala kita akan masuk pula makanan atau minuman yang diharamkan dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Before this, yang disebut dalam Quran tak banyaklah, ya. Ada 10 saja, saya dah explain one by one, ya. Dan dalam mana-mana buku fiqh berkaitan dengan makanan dan minuman, itulah perkara yang dibincangkan. Hak kita bincang sebelum ni itulah benda yang penting, benda yang fundamental dan basis, hak perlu kita tahu. Termasuk amalan ni juga sama saja. After kita bincang tentang al-at'imah wal ashribah al-muharramah fil Quran, makanan dan minuman yang dilarang dalam Quran, prohibited food and drinks in Quran, kita akan bincang pula tentang prohibited food and drinks in as-sunnah, makanan dan minuman yang dilarang dalam sunnah, yang ini merujuk kepada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana selain Quran, kita maklum sunnah adalah sumber yang kedua. Hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sumber yang kedua, ya, tidak ada yang lain lagi. Hak lain tu after that lah. Tapi Quran dan hadis adalah yang terutama kerana ia adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Quran pun wahyu, hadis Nabi pun wahyu. Ya, pasal Nabi tak sebut benda agama daripada pihak dirinya, from his own self, tak ada. Mungkin adalah sikit sebanyak perkara yang Nabi ijtihad. Sebab itu ulama ada bab khas yang disebut sebagai ijtihadur Rasul. Ijtihad Rasulullah. Ada juga benda hak Nabi, ya, sebut sendiri dulu, tapi after that dibetulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasal Nabi ni Allah Taala jaga, dia maksum. Maksum ni bukan hanya terpelihara daripada dosa dan kelakuan yang buruk, tapi juga terpelihara daripada melakukan kesilapan-kesilapan yang berusulkan syarak. Tapi kalau kesilapan dari sudut dunia, harus Nabi ni ada juga berlaku, ya. Pasal dunia dia very open. Nabi pun ada tersalah juga sebenarnya. Contoh bila Nabi pergi ke Madinah, Nabi tengok buah tamar tak lebat, ya. Jadi Nabi tanya, kenapa tak lebat? Mereka kata mereka buat takbir, mereka buat kahwin lah, macam mana saya pun tak tahu. Tapi proses dia dipanggil takbir. Satu proses kahwin buah dia tu. Maka Nabi kata janganlah buat takbir, ya. Jadi sahabat pun tak buat, alih-alih tak lebat juga. Jadi sahabat komplain dengan Nabi, hari itu Nabi suruh tak payah buat, ingat ke lebat tak lebat pun wahai Nabi. Nabi pun berkata kepada sahabatnya, antum a'lam bi umuri dunyakum, kamu lebih tahu dalam urusan duniamu. Dan itu hadis sahih, dia akan ada Sahih Muslim. Maksudnya dalam perihal dunia yang tak terlibat dengan syarak, boleh jadi Nabi sebut tu bukan wahyu daripada Allah lah, daripada ijtihad dia sendiri. Ya, boleh ada betul, boleh tak betul. Ya. Pasal benda dunia kan. Jadi tak perlu ikut
Nabi dalam hal ni. Kalau awak ada ilmu lebih, awak boleh aja buat. Cerita dia macam tu lah ya. Tapi kalau syarak memang ia dipandu oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Baik. Kata si pengarang Abu Ubaidah As-Sidawi, nota ni lah ya. Makanan yang diharapkan adalah hadis Nabi. Ya. Ini chapter yang baru lah, tajuk yang baru. Kata beliau, sesungguhnya sunnah Nabi SAW yang sahih. Sunnah-sunnah ni maksudnya semua agama lah. Berasas pada hadis-hadis Rasulullah SAW ya. Sunnah ni ada banyak maksud. Paling basic dua maksud. Pertama, sunnah merujuk kepada sumber kedua dalam agama, after Quran. Ya. Yang ni hadis-hadis Rasulullah SAW. Yang kedua, sunnah merujuk kepada perkara yang tidak wajib, tapi amat-amat digalakkan. Kita kata semayang sunat, semayang sunnah. Kita duk faham, sunnah lain, sunat lain. Kalau sunnah ni sunnah Nabi. Kalau sunat ni benda tak wajib tapi digalakkan kita buat. Sama benda sama saja. Dua-dua tu nama sunnah. Cuma hak ni sunnah merujuk kepada masdar min masadir ad-din, sumber daripada sumber agama, perbuatan Nabi, kata-kata Nabi, pengakuan Nabi. Hadis-hadis Nabi ada lah. Satu lagi sunnah juga, tapi merujuk kepada galakan yang ada dalam syarak tapi ia tidak diwajibkan. Ya. Jadi kalau kita kata semayang sunnah, boleh juga. Tak punya semayang sunat. Ya tak? Biasanya kalau kita kata sunnah Rasulullah lah. Kalau sunat kita tu sunat, mana sama saja. Ya. Sebagaimana kita boleh kata sunnah Rasulullah, kita boleh juga kata sembahyang sunnah. Ya, itu dari dalam konteks bahasa Melayu sajalah. Arab dia sama saja. Dua-dua tu sunnah ya. Satu sunnah sumber agama, satu sunnah ni benda tidak wajib. At-tariqah al-masluka fid din min ghairi iftira' wala wujub. Ya, kata Al-Qasimi dalam Qawaidut Tahdis, selain daripada sunnah sumber agama tu, sunnah juga ada perkara yang tidak wajib tapi amat-amat digalakkan. Dua-dua ni boleh dipanggil sunnah. Jadi orang Melayu je kata sunat-sunat tu. Asal makna dia sunnah juga. Sunnah je. Sin nun ta ya. Tapi ada dua maksud di situ. Jadi yang dimaksudkan oleh si pengarang sunnah di sini ialah bukan benda sunat tu, tapi sumber agama. Menurut sunnah Nabi yang sahih, yakni sumber agama yang kedua tu, hadis Nabi tu. Yang juga wahyu daripada Allah. Memang of course sunnah Nabi yang kita kata sumber tu adalah wahyu daripada Allah. Ya. Wan najmi, macam mana ayat Quran tu? Surah An-Najmi tu. Wan najmi ya? Wan najmi wa ma hawa. Ustaz pun apa kuat sangat. Tu nak ada Quran kat sini. Ada satu masjid tu saya selalu baca Quran. Dia kata, ustaz, lain kali kena baca molek, nanti kena tarik tauliah, dia kata. Tu saya beringat sikit lah kan. Apa? An-Najmi ke Wan Najmi yang mula-mula tu. Biasa kalau sumpah ni ada wa. Wan Najmi wa ma hawa kan. Betul tak? Ada siapa-siapa hafal? Semua tak hafal. Aduh, ustaz pun tak hafal juga tak? Ustaz bukan hafiz Quran. An-Najmu surah yang ke berapa? Dia surah Mufassal tu. Jap. Boleh ayat Quran mana boleh salah. Hadis salah tak apa. Quran tak boleh. Oh, tak jumpa surah An-Najmi. Ada. Kata dah. Wan Najmi. Mesti ada wow. Sebab ini sumpah. Allah je boleh bersumpah dengan makhluk-makhluknya. Kita tak boleh sumpah dengan makhluk. Sumpah dengan nama Allah saja. Atau sifat-sifatnya. Kata Allah, wan najmi idza hawa.
ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan bintang bila dia jatuh, main-main. Kiamat lah. Ya. Kau kita hidup ke mati masa tu. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Tidaklah sesat member kamu ini, sahabat kamu ini, yakni Rasulullah. Wa ma ghawa, dan dia juga tidak melencong daripada kebenaran. Pasal orang kata Nabi gila, orang kata Nabi sesat. Jadi Allah Ta'ala nafikan. Allah Ta'ala sumpah dengan bintang, dan Allah Ta'ala kata Nabi tidak sesat. Ya, dan Nabi tidak melencong daripada kebenaran. Hak Nabi bawa ni benar betul. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Nabi tidak bercakap dengan hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha. Tidaklah ia melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Ya. Sebab itu sebagai ulama kata semua hak Nabi cakap semua wahyu. Sebagai mereka pula kata hak bersabit dengan syarak itu wahyu. Tapi beberapa perkara yang bersabit dengan dunia boleh jadi ia bukan wahyu. Relate kepada hadis tadi lah, macam Nabi suruh sahabat jangan buat takbir, sahabat buat tak jadi. Kemudian Nabi kata jangan dengan aku, membuat je lah. Moga-moga lebih tahu, mu petani, aku bukan petani, aku cadang saja. Kamu tak nak ikut pun tak apa. Maksud dia begitulah. Ya. Tapi dia ada bab yang khas lah, nama dia ijtihadur Rasul. Ijtihad Rasulullah. Ya. Baik. Dalam Quran banyak Allah Ta'ala sebut Al-Hikmah, Al-Hikmah. Ya. Contohnya dalam surah Al-Baqarah ayat 129, 128. Nabi Ibrahim alaihissalam tak kala dia membina Kaabah. Ya. Dia doa tau. Saya beberapa hari lepas nak ajar tafsir, kebetulan ayat tu. Tapi relate dengan subjek kita lah. Ya. Ini dia. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Bila Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail membina Kaabah, dia berdoa pada Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wahai Tuhan kami, terimalah amalan kami. Kau lah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Hujan lah. Hujan. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min zurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Dia doa lagi, wahai Tuhan kami, jadikanlah kami dua orang Islam. Islam dah, tapi minta Allah Ta'ala jadi Islam yang betul-betul. Pasal ramai orang dia Islam tapi tak apa Islam tu. Tak? Ya. Cakap pun merepek. Kadang setengah orang tu mencarut, dia marah kita, dia carut. Saya kalau orang carut-carut, saya kata awak jadi orang Muslim yang baik sikit lah. Awak ni Islam ke tak Islam? Tanya gitu lalu. Jadi Muslim yang baik. Ya tak? Nak marah macam mana pun janganlah carut, janganlah maki orang. Ha? Jangan nama je orang Islam. Baik. Jadi Nabi Ibrahim dan Ismail Islam, tapi dia doa kepada Allah, ya Allah jadikan aku dua orang Islam. Mana Islam yang sempurna lah. Ya. Bagi kamu dan zuriat-zuriat kami. Dia doa kepada zuriat-zuriat dia. Antara keistimewaan Nabi Ibrahim, bila dia doa, kebiasaannya dia doa juga pada zuriat-zuriat dia. Bagus Nabi Ibrahim tuan. Ya. Sebelum ni pun dia ada doa untuk zuriat dia juga. Ya. Macam ayat yang 124 ni kan. Bila Allah Ta'ala menguji Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim menerima ujian itu dengan baik. Allah Ta'ala memberi penghargaan kepadanya dengan berkata, qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Sesungguhnya aku akan menjadikan kamu imam kepada manusia, yang ini ikutan. Sebab itu anak cucu Nabi selepas Nabi Ibrahim, anak cucu beliau. Sebab itu Nabi Ibrahim digelar sebagai Abu Al-Anbiya, father of the prophet and messengers. Adam tu Abul Bashar, bapa manusia. Ibrahim bapa Nabi. Allah Ta'ala beri kemuliaan kepadanya.
Sebagian besar daripada Nabi-Nabi dan Rasul adalah daripada zuriat beliau, termasuk Nabi Muhammad SAW. Lepas tu tuan-tuan, bila selawat kat Ibrahim. Dan Nabi tidak mengajar selawat yang lain melainkan selawat Ibrahim. Ya, kalau selawat yang Nabi ajar dalam hadis, kalau tak ada Ibrahim, biasa tidak sahih. Ya. Kerana hak sahih hak ada Ibrahim. Ada banyak lafaz lah. Saya ingat 5 lafaz. Daripada Abu Sa'id, daripada Abdullah bin Amr bin Al-As, daripada Ibnu Umar. Tapi mesti ada Ibrahim. Pasal tok dia. Sebagaimana tok dia ingat ke anak cucu dia, zuriat-zuriat bila dia berdoa. Nabi pun ingat pada atuk dia ni. Dan dia syariatkan juga pada umat. Yang ni kita supaya sebut nama atuk dia. Jasa dia banyak Ibrahim ni. Bila Allah Ta'ala kata kami akan jadikan kamu sebagai imam yang akan diikuti oleh orang lain after this, Nabi, Anbiya, umat-umat Islam yang akan datang, apa Ibrahim kata? Qala wa min zuriyati, wahai Tuhan, jangan lupakan kepada zuriat-zuriatku. Aku nak juga zuriat aku dijadikan orang seumpama itu. Orang baiklah. Apa jawab Allah? Allah Ta'ala kata, qala la yanalu ahdi zalimin. Allah kata boleh, tapi bukan orang-orang yang zalim. Bukan orang-orang kafir, bukan orang-orang fasik. Sebab tu zuriat-zuriat ni tak ada apa. Ya. Zuriat Nabi pun kalau tak beriman dan tak beramal soleh, neraka juga tak? Tapi kalau zuriat Fir'aun beriman dan beramal soleh, syurga. Zuriat tak ada apa-apa. Okey. Jadi nak cerita ayat tadi, lari sikit tu. Ujung tu Ibrahim kata apa? Rabbana wa ba'as fihim rasulan. Wahai Tuhan, bangkitkanlah pada mereka, yakni zuriat-zuriat kami tu, rasulan minhum. Seorang rasul di kalangan mereka. Nabi Ibrahim doa pada Allah, lantiklah seorang rasul. Nabi Muhammad lah. Sebab tu kata ulama kita, Al-Imam Al-Aqfasi rahimahullah, antara sebab kita selawat juga pada Ibrahim sebagaimana diajar oleh Rasulullah ialah sebagai penghargaan kepada beliau selaku orang yang minta pada Allah supaya dilahirkan Muhammad, dibangkitkan seorang rasul, yakni Muhammad SAW. Memanglah takdir Allah, Allah Ta'ala buat belaka dah. Tapi asbab dia pun berdoa, wahai Tuhan, lantiklah seorang rasul ni di Mekah Madinah ni, zuriat-zuriat aku ni. Lepas tu kita selawat ke dia. Ya. Dan apa fungsi rasul tu? Yatlu alaihim ayatika, yang membaca kepada mereka ayat-ayat kamu. Wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajar kepada mereka kitab, yakni Quran dan hikmah. Wa yazakihim, dan mensucikan mereka daripada dosa-dosa. Innaka antal azizul hakim, kaulah yang maha bijaksana lagi maha mulia. Ya. Cerita al-hikmah. Apa makna hikmah di sini? Kata ahli tafsir, antaranya Imam Qurtubi rahimahullah, ialah as-sunnah. Itu juga pendapat al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Hikmah-hikmah ni ada banyak maksud, tapi salah satu ialah as-sunnah, sunnah Rasulullah. Bila Allah Ta'ala sebut al-kitab wal hikmah, al-kitab wal hikmah, kitab dan hikmah, kitab dan hikmah merujuk kepada kitab, yakni Quran, dan hikmah, yakni sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selaku sumber yang kedua. Ya. Jadi berbalik pada kata si pengarang, bahasa kepada sunnah Nabi, wahyu yang kedua, sumber yang kedua ini, ada perkara yang telah diharamkan, yang telah dijelaskan oleh baginda, yang juga berasal daripada Allah. Ialah ya ma yang tiqu anil hawa tadi kan, wahyu Allah kan, yang mana wajib untuk kita menerimanya. Tak boleh terima ada dalam Quran saja, kena terima juga apa yang ada adalah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Berikut beberapa haiwan yang diharamkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya. Memang Nabi ada menyebut tentang larangan beberapa haiwan lah terutamanya. Nabi banyak larang dalam hadis ni haiwan. Sebab itu kalau kita lihat dalam buku-buku fiqh, khusus buku fiqh mazhab Syafi'i, buku-buku teks mazhab Syafi'i lah, bila dia bincang tentang makanan dan minuman yang diharamkan oleh Rasulullah SAW, kebiasaannya dia akan memfokus kepada haiwan. Sebab memang hadis Nabi banyak larang haiwan. Ya, dia kategorikan ada haiwan yang halal, ada haiwan yang haram.
Asalnya balik kepada sebab-sebab yang kita belajar dululah. Haiwan yang najis haram. Memang sebab makanan diharamkan ialah kenajisannya. Sebab nombor satu dulu kita belajar, kenapa makanan itu diharamkan? An-najasah. Jika dia ada hubung kait dengan najis. Ayat Quran dulu pun, hurriman alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir. Najis belaka tu. Kita bincang lama hari tu kan. Jadi an-najasah, najis adalah sebab, reason atau illah yang pertama kenapa makanan itu diharamkan. Ya. Jadi ulama buat mahilah, mana haiwan yang najis? Al-kalbu wal khinzir. Ya. Anjing dan babi. Sepakat para ulama tak boleh makan. Takkan ada semua ulama yang kata boleh makan. Ya. Soal najis tak najis itu nombor dua. Itu saya dah pernah sentuh dulu. Memanglah majoriti ulama mengatakan bahawa dua haiwan ini adalah haiwan yang najis. Termasuk standard dalam mazhab Syafi'i. Tapi tak semua ulama kata begitu. Ya. Imam Syafi'i pun, kalau babi contohnya, fatwa lama dia kata haiwan suci. Makan memang tak boleh makan, tapi dia kata haiwan suci. Fatwa baru dia kata dia haiwan yang najis. Ya. Tapi kalau ikut Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, dia kata pendapat Syafi'i yang lama tu lebih tepat. Di mana babi bukan haiwan yang najis yang perlu disamak atau sertu sebanyak 7 kali. Ya. Anjing sama juga, makan memang tak boleh makan, tapi dari sudut kenajisannya ulama khilaf. Ada kata najis, ada kata tak najis. Pasal nah dalam hal ni dia terhad. Ulama banyak menggunakan ijtihad dan qiyas, ya. Adalah perbahasannya. Dan saya pernah hurai kat tuan-tuan dulu ni secara ringkas, ya. Baik, jadi al-kalbu wal khinzir wa ma tawallada min kilaihima aw ahadihima. Ini jelas. Dalam buku-buku teks mazhab Syafi'i memang ada. Ya. Dan juga dalam mazhab-mazhab yang lain. Mesti dia sebut, kerana benda ni konsensus disepakati. Anjing babi memang haiwan najis, tak boleh makan. Dia bincang haiwan darat dululah. Lepas tu baru dia bincang haiwan laut. Sebab haiwan laut ni jarang-jarang kita makan berbanding haiwan darat. Ataupun yang lebih dekat dengan kita, haiwan darat lah berbanding haiwan laut. Jadi dia bincang haiwan darat dulu. Hadis Nabi pun banyak haiwan darat. Jadi anjing babi tak boleh. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir. Kita dah bincang pada beberapa kuliah yang lalu, ayat Al-Maidah yang ketiga tu, Allah Ta'ala kata haram al-maitah, bangkai, darah dan khinzir. Apa khinzir? Babi lah. Jadi anjing babi tak boleh kerana kenajisannya. Kemudian ada lagi lah haiwan-haiwan lain yang dilarang, tapi tak banyak lah, tak banyak. Haiwan yang dilarang, ni dia nyatakan satu persatu. Okey, pertama, binatang buas yang bertaring. Ya, dia panggil asibak. Asibak ni binatang buas, tapi hok ada taring lah. Memang haiwan buah ni kebiasaannya ada taring. Ya. Okey, asalnya ialah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan dari Abi Sa'labah Al-Khushani. Abi Sa'labah Al-Khushani ni tuan, dia keluar daripada Madinah pergi ke Yaman. Di situ ada ahli kitab. Dan di situ juga orang-orang mendapatkan makanan dengan berburu. Sebab itu bila kita bincang tentang perburuan juga, after this ada bab berburu, kita akan banyak baca hadis-hadis daripada Abi Sa'labah Al-Khushani. Ya. Ini pun sama juga. Dia kata, nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an akli zinabi min as-sibak. Nabi melarang memakan apa-apa yang bertaring daripada haiwan buas. Ya, haiwan liar. Bertaring maksudnya dia yaftarisu binabihi. Dia memangsakan dengan taringnya. Nab ni makna taring. Ya. Kalau haiwan buas tapi dia tak ada taring, boleh. Tapi kalau dia ada taring, tak boleh lah. Ya. Of course lah, biasanya kalau ada taring ada kuku juga. Tapi nanti ada hadis yang lain bab kuku. Ini taring dulu. Jadi jelas lah, Nabi larang makan haiwan buas yang bertaring. Hadis Abi Hurairah, hadis itu hadis
Bukhari Muslim. Ada hadis Abi Hurairah, ada Sahih Muslim sahaja, mengatakan bahawa Nabi berkata, kullu zinabin minas siba' fa akluhu haram. Setiap haiwan buas yang ada taring, maka memakannya adalah haram. Ya. Dan kata si pengarang, banyak lagi lah riwayat-riwayat yang ada daripada Ibn Abbas, daripada Mak Yakrib, daripada Jabir, Ali bin Abi Talib, Khalid bin Awalid, ramailah ya di kalangan sahabat-sahabat Nabi yang meriwayatkan tentang hadis ini, dan hadis ini tergolong di kalangan hadis-hadis yang mutawatir. Tahu hadis mutawatir? Pernah dengar? Tahu tak? Tak tahu. Kena buat kelas hadis. Tuan-tuan biasa tahu hadis sahih, hadis dhaif, ya tak? Tu pun duk selaru lagi. Hadis ni dia ada banyak kategori. Hadis dari sudut kesahihan atau kedhaifannya, dia terbahagi kepada 3. Sahih, hasan, dhaif. Sahih top. Sahih ni mana sah lah, sahih. Turun sikit hasan. Sahih dengan hasan ni okey, boleh digunakan untuk beramal dan berhujah. Cuma sahih lebih kuat lah daripada hasan. Ya. Dan hasan ni kadang-kadang dia boleh naik sahih. Dia panggil sahih li ghairihi. Tak apalah, tuan-tuan tak tahu kan. Saya beritahu aja. Ya. Ilmu lah, pendedahan kan. Knowledge. Lepas tu yang ketiga tu dhaif. Dhaif ni mana lemah? Hadis lemah. Dia kata tak boleh kata hadis lemah, kata hadis dhaif. Sebab dhaif ni ialah terminologi, istilah. Boleh aja. Kerana dhaif maksudnya lemah. Saya selalu cakap hadis lemah. Pasal dhaif ni mana lemah. Ya. Dan saya pun seorang translator. Saya boleh jadi translator, tuan, bertauliah. Ya tak? Jadi yang kata tak boleh tu, tak tahulah dia ada kelulusan ke tidak. Tapi saya ada kelulusan translation. Dan kalau saya translate, saya akan translate aja. Dhaif makna lemah, hadis lemah, that is okay. Tak ada mencederakan apa-apa, dan tak menjejakkan syarak sama sekali. Istilah saja pun. Manusia boleh berbeza dari sudut istilah, bukan satu isu yang besar. Ya. Sahih, hasan, dhaif. Ya. Dhaif ada banyak kategori lah. Yang paling teruk palsu kan. Saya anti hadis palsu, seriously ya. Benda lain saya boleh toleran, tapi kalau bab hadis palsu, ajaran palsu, fadilat palsu, jenis palsu-palsu ni maudhu' ni, sorry ya. Tak ada toleran ya. Satu lagi tuan-tuan, dia ada banyak kategori lain. Satu lagi ialah hadis dari sudut bilangan periwayat. Kalau periwayat dia tu banyak, ramailah di setiap lapisan. Sahabat ramai, tabi'in ramai, lepas tabi'in pula ramai, itu disebut sebagai mutawatir. Sampai satu-satu hadis tu berpuluh-puluh orang, sampai 100 orang, 200 orang. Jadi mustahil lah orang yang ramai itu berbohong. Betul tak? Sebab itu hadis mutawatir tidak boleh disangkal, dia jadi top hujah. Kalau mutawatir sahih. Sehingga sebagai ulama kata menafikan hadis mutawatir yang sahih seumpama menafikan Al-Quran boleh jadi kufur. Adalah yang beri pendapat begitu. Ya. Sebab dia very strong mutawatir. Sebab dia diriwayatkan oleh yang ramai sehingga mustahil mereka berbohong. Ya. Kalau tak ramai, dia ada bawah sikit lah. Dia ada aziz, dia ada gharib. Itu tak apalah tuan-tuan. Cerita dia mutawatir ni hadis yang diriwayatkan oleh orang yang ramai lah ya. Dan hadis ni termasuk hadis yang diriwayatkan oleh orang yang ramai. Sementara ia sahih adalah Sahih Bukhari dan Muslim, dia top hadis, top sumber, mesti diikuti. Sebab itu dalam mana-mana buku fiqh, kebiasaanlah hadis ini dimasukkan nak menyatakan bahawa makan haiwan buas bertaring ini haram. Ya. Melainkan ada juga segelintir ulama yang kata makruh sahaja, tidak haram ya. Ada juga yang kata begitu, terutama ulama-ulama di kalangan Al-Malikiyah. Ulama Maliki ni tuan-tuan, bab makan minum ni dia agak tidak seperti ulama-ulama yang lain lah, ada sudut
ketegasannya. Tuan-tuan tengoklah YouTube, orang Sudan makan buaya barbecue. Ini kalau tidak Syiah ni, nyamar ni jadi ahli sunnah ni. Relax dulu. Saya ada ramai pensyarah-pensyarah pada Sudan. Memang di sisi depa tuan-tuan, at-timsahu halalun. Buaya ni adalah halal. Kerana dia kata buaya adalah haiwan laut. Haiwan laut semua halal, melainkan yang memudaratkan saja. Bertaring ke, tak bertaring ke, berkuku ke, tak berkuku ke, makan bangkai ke, tak makan bangkai ke. As long as haiwan air, haiwan laut atau sungai. Kerana Nabi kata lah, hadis Abi Daud daripada Abu Sa'id, wa tahuru ma'uhu al-hilu maitatuhu. Ya. Air laut ini halal untuk bersuci dan bangkai-bangkai di dalamnya juga adalah halal. Jadi dia kata without exception, tak ada. Tapi majoriti kata tak boleh ya. Buaya haram. Pertama kerana dia makan dengan taringnya. Dia juga menggunakan kukunya. Hadis ini boleh digunakan pakai. Dan pada masa sama dia haiwan yang jijik. Sedangkan Allah Ta'ala kata dalam beberapa ayat, yasalunaka, macam mana ayat tu? Yasalunaka ma uhilla lahum qul uhilla lahumut tayyibat. Surah Al-Ma'idah ayat yang pertama. Ya, bukan. Ayat ketiga. Kau keempat. Salah semua ayat okey kot. Kau tak boleh kot. Allah Ta'ala kata, mereka bertanya, apa yang halal bagi kamu atau bagi mereka? Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, yang halal bagi kamu hanya yang baik-baik sahaja, bukan yang jijik-jijik. Kerana dalam surah yang lain Allah Ta'ala kata, wa yuharrimu alaihimul khaba'is. Kalau jijik haram. Dah lah makan dengan kuku, dengan taring, lepas tu jijik pula, betul tak? Lepas tu makan bangkai pula, Allah. Lepas tu pula dua alam. Jadi ada banyak bertindan-tindan di situ. Sebab itu majoriti kata haram. Tapi hak depa kata halal pun dia ada hujah dia juga. Dia nak makan suka hati dia lah kan. Ini pendedahan, knowledge. Ya. Ni cerita 7-8 tahun ada seorang juga tu dia mengajar. Dia kata apa? Allah ni pelik-pelik lah. Dulu-dulu kita tak pernah dengar buaya boleh makan apa lagi? Gajah ke apa dia cakap. Dekat sini, suruh dekat sini. Lalu ni kita dengar dia kata, Wahabi lah ni dia kata. Wahabi juga salah. Awak tak belajar, memanglah awak tidak tahu. Ya tak? Ya. Ada setengah tu pula, jangan ajarlah hak lain-lain ni, jadi pening masyarakat. Ajar hak ni sudah. Kalau nak ajar hak setakat hak kita tahu, baik kita tak payah belajar. Ilmu, knowledge kan. Kita bagi tahu bukan nak suruh awak makan. Kita bagi tahu supaya awak tahu. Ya. Keadaan dalam hukum hakam bersabit dengan makanan begini dalam Islam. This is Islamic jurisprudence. Inilah syarak. Ada benda memang tak boleh, no tolerance. Tapi ada benda orang ni kata begini, orang ni kata begini. Kita tak makan. Saya nak tanya tuan-tuan, tuan-tuan makan musang ke? Makan musang. Kalau tadi boya memang tuan-tuan tak makan lah. Saya pun kalau bagi free saya tak makan. Saya tahu Al-Malikiyah, mazhab Malik boleh makan. Dah ada lagi makanan-makanan yang lain yang kita memang tak makan. Tapi kita pun tak makan macam Nabi lah. Nabi bila sahabat bagi kepadanya, dalam hadis Bukhari, Khalid bin Al-Walid dan beberapa sahabat yang lain, dihidangkan kepada baginda daging dog. Member makan elok je. Kata Khalid bin Al-Walid, ishtaratuhu fa'akaltuhu wan nabi yanzuru ilayya. Aku tarik. Yalah dah sedap kan, panggang ke goreng tak tahu dah kan. Tarik makan. Nabi tengok aja. Ya Rasulullah, ahwa haramun, wahai Nabi, haram ke? Dan Nabi tak makan. Nabi kata la, tak. Innahu lam yakun bi ardi qaumi fa'ajiduni a'afuhu. Atau kamakat. Haiwan ni tidak ada di tempatku, maka aku melihat diriku tidak berselera untuk memakannya. Nabi ni dia hormat, dia jaga. Dia tak kata, tak ada. Tapi dia kata, tak ada selera. Tak ada tempat kahwin. Ya. Jadi awak tak nak makan sudah. Tapi awak kena tahu, ada orang kata boleh makan. Macam Imam Ahmad rahimahullah lah, dia ditanya tentang gajah. Al-fil,
Hal huwa halalun? Gajah ni halal tak wahai Imam Ahmad? Apa jawab dia? Dia tak kata la haram, tak. Dia kata apa? Innahu laisa min ta'amil muslimin. Tengok bahasa dia. Sesungguhnya dia bukanlah di kalangan makanan orang-orang Islam. Mana tak baguslah makan gajah. Kau ni macam benda lain tak ada kau nak makan. Macam tu lah cerita dia. Betul tak? Kalau betul-betul mansus, mentioned and spoken by the Prophet, memang Nabi larang betul, mesti dia kata la huwa haram, mesti benda ni haram. Tapi dia tak kata haram. Dia kata innahu laisa min ta'amil muslimin. It is not food of the believers. Dia bukan makanan orang Islam. Maksudnya tak baguslah makan. Kena faham tu. Baik, saya tanya tuan-tuan. Tadi memang tuan-tuan tak makan dengan saya. Tak makan buaya, tak nak saya. Sedap macam mana pun tak mau. Tuan-tuan makan tak? Musang, makan musang. Pernah makan musang? Okey, balik malam ni, buat perangkap, tahan musang. Esok panggang. Oh, ustaz ajar dia sesak ni. Ajar orang makan musai, apa orang makan musai ni. Dalam buku-buku teks mazhab Syafi'i, as-sa'labu halalun. Ya. Musang adalah haiwan yang halal. Dia sama saja dengan tobok ataupun dubu. Ada haiwan-haiwan yang nampak macam haram tapi dia dihalalkan oleh Rasulullah SAW. Syarak membenarkan. Antaranya ialah dobok dan sa'lab. Ya. Dobok ni ialah dubu. Tahu dubu? Dubu duduk pada pasir lah. Dubu ni dia ganah juga, dia makan dengan taring juga. Tapi Islam benarkan kerana Nabi ada sebut dalam hadis, Nabi benarkan. Dan begitu juga dengan sa'lab. Sa'lab saya tak tahulah dia pakai hadis yang mana, tapi ada disebut dalam buku-buku teks mazhab Syafi'i seiring dengan dobok. Saya ingat dia kias kepada dobok. Sa'lab ni dia ganah macam tu juga, tapi boleh makan. Sa'lab, musang halal tuan. Jadi dalam buku-buku teks mazhab Syafi'i, musang halal, tuan-tuan tak makan pula. Ya tak? Tapi tupai, sebagian buku mazhab Syafi'i kata tupai haram. Sehingga beberapa tahun yang lalu Dr. Zul dikeluarkan fatwa tentang hukum memakan tupai. Sebab dalam buku-buku teks mazhab Syafi'i memang tupai tidak boleh dimakan. Akhirnya dia melihatlah pendapat-pendapat ulama secara lebih luas, cari dalil-dalil yang melarang, sebenarnya tidak ada. Ya. Dia haiwan yang memakan makanan yang bersih. Walaupun dia cerita dia tupai ni, dia ada gigi, dia ada taring sebenarnya. That's why dia macam tak boleh dimakan. Lagi satu dia dikatakan jijik, al-khaba'is. Dah hujah-hujah itu dah konteks hari ni lah. Tidak diguna pakai lagi. Mereka lebih suka mengatakan bahawa tupai itu harus. Allah, taring tupai kecil je taring dia. Dia bukan makan tikus, dia bukan makan bangkai, dia makan buah. Sebab makanan ni kalau tak ada nas dia boleh, dia dulu dia kata haram, hari ni dia boleh kata halal. Ya. Ataupun dulu dia kata halal, hari ni boleh diharam. Tengoklah macam mana perbahasan ulama yang kontemporer. Sebab itu isu muamalat ni tuan-tuan, sama ada harta, sama ada pemakanan dan peminuman dan pemakaian juga. Dia dalam setengah-setengah hal dia kena saring dengan fatwa semasa. Mesti kena saring punya. Mesti. Kalau tak saring dia takut tak tepat. Ya. Jadi kalau orang tanya, apa hukum tupai? Oh, setahu saya belajar ni kitab Jawi lama ni ada sebut tupai ni haram. Tak boleh pakai. Tengok fatwa semasa. Pemakanan ni dia boleh berubah. Ataupun lebih baik kita tengok pendapat yang telah disaring. Ya. Isyak ke? Oh, nak isyak lah. 8.32 isyak. Orang Hanafi tuan-tuan, kuda pun tak makan. Ya. Hanafi kuda haram. Ya. Tak boleh dimakan. Dan sebagainya memakruhkan. Amat diketahui sekali. Very well known dalam perbahasan fiqh lah. Makan dan minum ni tentang kuda.
Memang ulama ada bahas, kuda ni boleh makan ke tak boleh makan. Majoriti kata halal lah. Sebab Nabi masa peperangan Khaybar, Nabi melihat sahabatnya menyembelih 3 jenis haiwan. Seumpama diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim daripada Jabir. Ya. Pertama ialah kuda, kedua ialah himar, ketiga ialah bagal. Himar ni keldai lah. Bagal ni anak beranak keldai juga. Betul tak? Jadi Nabi benarkan makan kuda, Nabi tak benarkan makan himar dan bagal ataupun bigol. Bagal. Kau ni bagal lah, bodoh lah. Jadi sahabat buang lah. Hemar dengan bagal sahabat buang, tapi kuda sahabat makan. Masalahnya ada hadis yang lain dalam Sunan Abi Daud, Khalid bin Al-Walid kata Nabi tak bagi makan. Jadi sebagai ulama kata Nabi tak bagi makan tu dulu. Setelah peperangan Khaybar, Nabi membenarkan. Ada yang bagi pendapat begitu. Dan yang pendapat paling tepat ialah pendapat Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Dia kata larangan memakan kuda itu tidak sahih. Dan dia tak boleh challenge hadis di mana Nabi membenarkan makan kuda seumpama diriwayatkan oleh Muslim pada Jabir atau Bukhari itu. Ya. Katanya hadis Khalid bin Al-Walid ni dhaif bi ittifaqil ulama min a'immatil hadis. Fa kaifa yanhad hadzal hadis ad-dhaif amam al-hadis alladhi rawahu Jabir fi sahihain. Dia kata hadis yang larang makan ni tidak sahih, sepakat para ulama di kalangan ahli-ahli hadis. Macam mana hadis yang dhaif boleh challenge hadis yang sahih dalam Sahih Bukhari Muslim pula tu? Jadi dia kata boleh makanlah. Tapi kalau ikut yang standard mazhab Hanafi, tak boleh makan. Melainkan mazhab Hanafi yang terkemudian. Banyak ambil ataupun ada di kalangan mereka yang beralih kepada boleh makan setelah melihat kepada nanas yang sahih itulah. Ya. Tapi masih ada lah yang stay kepada yang standard dalam mazhab itu. Pasal ulama ni tuan-tuan kadang-kadang ada yang dia beralih, ada yang tak beralih. Tengoklah macam-macam pendekatan kan, terpulang lah kan. Baik. Jadi tak boleh haiwan buas contohnya apa? Singa, harimau, apa lagi haiwan buas. Jadi kuku mana pun tak boleh makan. Dan haiwan-haiwan buas umpama ini sebagaimana dia tidak boleh dimakan dalam fiqh pemakanan, dia juga tidak boleh dijual beli. Kita belajar dalam fiqh muamalat, innallaha iza harrama syai'an harrama samanahu. Nabi sebutlah hadis Abi Daud daripada Ibn Abbas yang jadi parameter dalam bab ni ialah apa-apa yang Allah Ta'ala haramkan memakannya, Allah Ta'ala juga akan haramkan jual beli daripadanya. Ataupun apa-apa hal yang boleh menyebabkan harga daripadanya, tak boleh jual beli, tak boleh sewa menyewa. Ya. Hatta kalau kita nak bagi free ke orang pun, dia akan makan, tak boleh juga. Bawa kereta, langgar kambing, boom, Allah mati kambing. Yalah dalam sawit tak tahu siapa punya kan. Nak sembelih tak ada. Malah tadi ada orang tanya saya, Ustaz, ada kawan saya ni, dia langgar lembu. Langgar lembu tu pun dah kena langgar, nak mati dia sembelih. Lepas tu dah dalam sawit sana kan, tak tahulah balik dia orang Kuala Berang, Terengganu. Ya. Jadi kata tak tahu nak buat lagu mana lembu tu. Ya lalang dah langgar, daripada dia mati free, baik sembelih ya tak? Kalau saya sembelih. Tapi memang macam tu. Kalau tuan-tuan langgar lembu tu pergi jalan, tuan-tuan takkan cari tuan lah. Tak ada siapa nak mengaku pun. Paling-paling mengaku kena bayar. Saya dulu, atuk saudara saya memang bela lembu. Dan kalau lembu mereka kena langgar dulu, zaman saya kecil-kecil dulu, memang ada lembu
kena langgar. Memang dia takkan mengakunya, sembunyi belakang rumah lagi ada. Paling-paling kalau mengaku kena bayar. Sama juga dalam kes ni pun. Jadi bila dia langgar lembu tu dah nak mati, alang-alang dia kata mati bangkai, baik dia sembelih, dia pun sembelih. Tapi dia fikir pula, alah nak gana lembu ni. Dia pun buat balik. Dia tanyalah orang tertentu, orang tu kata bagilah kat orang. Ya. Sedekahlah sedekah. Daripada dibuang begitu saja, bagi saja. Niat kepada tuan lembu tu lah. Tapi kalau nak ambil duit, tak boleh. Sebab awak repair, claim insurans. Tapi kalau awak repair pakai duit sendiri, awak boleh jual lah sedikit daripada lembu tu untuk nak cover kos awak. Sebab sepatutnya tuan lembu tu kena cover tu. Habis tu tuan lembu tu dah hilang entah ke mana, memang takkan mengaku punya. Jual sedikit untuk cover kerosakan. Kalau awak betul-betul keluar duit lah. Kalau awak tak keluar duit, awak tak boleh ambil. Kalau lebih tu sedekah kat orang. Ya. Kebetulan dia jumpa saya tu, dia tanya saya, betul tak Ustaz hak nasihat lagu tu? Saya kata, kalau saya pun, kalau orang tanya, saya akan nasihat begitu jugalah. Kira pandai lah Ustaz tu. Pandai lah tu. Mana dia suruh buat balik daging ni sedekah pada orang. Kalau ada kos, jual lah sikit untuk cover. Kalau tak ada, sedekahkan semuanya. Jangan dibazirkan daging lembu itu. Sebab lembu tu sudah dikira seolah-olah macam lembu yang tidak bertuan. Memang dalam muamalat, saya bagi tahu je lah, memang ada slot. Harta-harta yang tidak bertuan ni sama ada dua. Pertama diberi kepada Baitul Mal, yang kedua ialah diberi kepada fakir miskin. Jadi apa yang Ustaz tu cakap tu, saya rasa saya pun akan nasihatkan benda yang sama. Saya rasa macam betul lah, tapi tak tahulah, tanyalah orang lagi, saya kata. Ya tak? Isyak lah. Macam mana lagi sembelih lembu tadi tu? Sebelum tu saya cerita pasal apa? Ada poin tu. Sebelum cerita lembu kena langgar tadi apa? Cepatlah, ada poin tu, ada poin tu. Bagus. Mana follow saya lah tu. Bagi free pun tak boleh. Langgar lembu tak ada nak sembelih. Tadi sembelih okey lah kan? Ini tak ada nak sembelih. Mati. Pada duduk biar tepi jalan gini, bawa balik lah, jual lah. Ya tak? Kau boleh buat cover, rosak. Tu tak boleh. Sebab bangkai tak boleh dijual beli. Ataupun kita kata tak payah jual, kita wikau je. Saya ada member acung daripada kita bazirkan dia duduk tepi jalan bangkai ni. Baik kita bagi acung, kukuk dia makan. Tak boleh diniagakan, didapatkan wang atau hasil daripadanya lebih-lebih lagi. Tak boleh. Sebab tuan-tuan, sebagaimana kita tak boleh makan benda haram, orang bukan Islam pun tak boleh makan juga. Di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Memang mereka tak terikat dengan hukum syarak, tapi tuan-tuan ingat kita je tak boleh minum arak. Mereka boleh. Di sisi Allah mereka tak boleh minum juga. Cuma mereka tidaklah termasuk dalam konteks hukum syarak yang 5 wajib haram haruh tu. Di sisi mereka. Tapi di sisi Allah, orang bukan Islam tuan-tuan, esok-esok dia masuk neraka, Allah Ta'ala kata, masalah kaum fi saqar, qalu lam nakum minal musallin. Depa Allah Ta'ala tanya esok-esok, pasal apa masuk neraka saqar ni? Dulu kami tak solat katanya. Jadi orang bukan Islam, dia bukan hanya diazab kerana tidak beriman, tapi dia juga akan diazab oleh Allah kerana tidak melakukan ibadah yang diperintahkan. Dan kerana sebab dia melakukan benda dilarang jugalah. Ya. Fawailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna zakah. Allah Taala sebut dalam Quran, orang musyrikin dia akan masuk neraka kerana mereka tidak menunaikan zakat. Sekarang ni orang bukan Islam wajib zakat tak? Tak wajib. Zakat ni macam sembahyang lah. Ya tak? Apa syarat sembahyang? Islam balik bakar. Apa syarat zakat? Islam balik bakar tak lah. Tapi Islam syarat. Makna kata orang bukan Islam dia tak wajib keluarkan zakat. Syarat zakat ni mesti Islam. Ya. Tapi esok-esok Allah Ta'ala azab dia kerana tidak menunaikan zakat. Sebab tu majoriti ulama, termasuk standard mazhab Syafi'i, hukum hakam ni sebenarnya bukan untuk orang Islam saja, untuk semua. Cuma atas dunia ni kita tak boleh kuasa kat atas mereka. Urusan mereka kepada Allah. Dan mereka akan diazab kerana melanggar perintah Allah sebagaimana kita. Cuma kita kat dunia kita kena buat dah. Mereka dah ayah. Ya.
Tapi dia pun kalau buat pun tak sah juga. Ya tak? Dia semayang pun tak sah juga. Dia kena masuk Islam dulu. Dia bayar zakat pun tak sah juga. Kena masuk Islam dulu. Tapi dia tetap di azab. Ya? Baik. Bila tajuk yang tu, bukan tajuk yang tu, makanan ataupun haiwan yang pertama, binatang buas yang bertaring. Jadi ingat betul-betul lah ya, haiwan yang buas bertaring, berkuku juga sebenarnya, tapi yang kuku tu ada hadiah lain. Tidak dibolehkan di sisi majoriti para ulama. Di atas nanas yang setelah saya baca tadi, ya. Ada yang tanya apa-apa tak? Ada soalan? Dah isyak dah. Ada yang tanya? Ya. Haiwan yang haram dimakan tak boleh diniagakan. Ya, betul. Kucing termasuk haiwan yang haram dimakan. Okey, kucing tak boleh dimakan. Memang ada hadis yang diriwayatkan dari Sunan At-Tirmizi rahimahullah daripada Jabir, nahan Nabi an aklil hir. Nabi larang makan kucing. Sepakat ulama kucing memang tak boleh makan ya. Tak ada ulama yang kata kucing halal. Ya. Tapi dari sudut jual beli ulama tak sepakat. Sebahagian kata haram di atas hadis itu. Innallaha iza harrama syai'an harrama samana. Hadis Ibnu Abbas. Jadi waktu Abi Daud yang saya telah baca. Bila Allah Taala mengharamkan sesuatu, yakni daripada memakannya, Allah Taala akan mengharamkan juga jual beli. Kucing tak boleh makan, maka jual beli tak boleh makan based on the hadis. Ya. Sementara dalam Sahih Muslim daripada Jabir, dia pernah ditanya tentang jual beli kucing. Jabir kata zajaran Nabi an zalik. Nabi melarangnya. Dan dalam hadis yang lain ada riwayat yang sahih juga dalam Sahih Muslim, nahan Nabi an ba'id kalbi was sinnur. Nabi melarang jual beli anjing dan kucing. Sebab itu sebagai ulama, tapi dia tidak majoriti, dia minoriti macam Al-Imam Ibn Qayyim. Ni tokoh besar tuan. Ya. Macam Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah. Syaukani ni kira ulama yang latest. Ya. Ulama yang terbaru lah dalam 200-300 sebelum ni, 100-200 tahun sebelum ni. Juga melarangnya. Dah ada lagi dah beberapa individu ulama yang lain. Tapi majoriti kata harus, termasuk yang standard mazhab Syafi'i. Dan sebagai lain memakruhkan sahaja. Pasal apa? Walaupun ada larangan daripada Nabi, macam Nawawi kata lah, Nawawi kata kucing ni dia tak macam anjing. Walaupun Nabi sebut anjing dan kucing sekali, tapi tak bermakna dia sama. Anjing kalau dia jilat bekas-bekas makanan, dia jadi najis. Bekas makanan, air itu mesti dibuang, bekas makanan mesti disamak, atau bekas minuman itu. Sebenarnya 7 kali. 7 kali air kan? Idza waqala kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an ihdahunna biturab. Hadis Muslim dari Ibn Abbas, ni tuan-tuan belajar dalam fiqh tu bab najis lah, kitab taharah kan, bab najis tu. Anjing kalau dia jilat bekas-bekas makanan atau bekas minuman, Nabi kata awak kena samuk atau sertu 7 kali, 1 kali dengan air. Dan dikirkan benda-benda lain lah dengan bekas makanan itu. Oh, dia jilat kaki kita. Oh, samuk kan, sertu. Dia jilat baju kita. Sertu. Majoriti kata begitulah. Ada juga yang kata tak wajib sertu. Ada je. Tapi nak cerita yang standard mazhab Syafi'i, yang majoriti yang sepatut kita lakukan, kita sertu lah. Tapi kalau kucing, kucing apa? Allah, rumah saya kucing, berambut kucing. Kiri kanan duk kucing duk. Berok duk lah api kucing. Sebab jiran saya pencinta kucing. Rumah lama saya sama juga, jiran saya pencinta kucing. Tapi 3-4 ekor je kucing dia. Kadang-kadang dia kencing depan rumah saya. Saya ni bukan pencinta kucing, pada sudah tu saya lah. Kadang dia berok, Allah berok untuk marah betul pagi-pagi ya. Tengok tak kucing, mana dalam pasu, bawah kereta, bawah berok lah. Ada bawah kereta kan parking ada pasir. Jadi mari nak marah jugalah. Ya tak? Tiba-tiba bila saya pindah ke Bandar Baru Sungai Buloh, dapat jiran yang lebih-lebih lagi pecinta kucing. Allah. Bukan kata 2-3 ekor, berbelah-belah ekor. Aduh, lagi pening. Ada adik saya kata, lepas tu kita kena bersyukur. Dulu kita marah, tak marah lah kan, tapi tak suka jiran yang cintakan kucing. Padahal 3-4 ekor je kucing dia. Ni dapat belah-belah ekor tuan.
lagi pening kepala saya. Rupanya kita kena bersyukur jugalah ya. Tuan-tuan pun kalau ada jiran yang pelik-pelik, yang kadang-kadang menjengkelkan tu, bersyukurlah. Kau esok tuan-tuan pergi tempat lain dapat jiran lagi teruk dia. Ada orang dia ceraikan bini dia. Orang tanya dia, pasal apa mau cerai bini mu? Oh, bini aku tak pakai ya tau. Ajar gini. Lala dia kahwin dapat bini lagi teruk pada bini dulu. Ambil kau. Saya kena bersyukur kan. Okey, jadi kucing dia jilat kena sama ke? Tak. Betul tak? Bila dia jilat bekas air kita najis ke macam anjing? Tak perlu tuang. Hatta sahabat Nabi Ka'ab bin Malik, bekas wuduk dia tu anjing pergi jilat. Ni dalam ta'aruf ada bab dia panggil asaril hayawanat, bekas-bekas jilatan haiwan. Tuan-tuan belajar fiqh ta'aruf? Tak belajar juga hadis, tak belajar fiqh ta'aruf, tak belajar apa tuan-tuan belajar ni? Okey, dia ada asarul hayawanat ataupun babul asar, maknanya bab air yang dijilat oleh haiwan-haiwan tertentu. Kalau anjing confirm lah ya. Tapi kalau kucing dijilat tak najis tuan. Ka'ab bin Malik, bekas wuduk dia anjing pula, kucing pergi jilat, dia ambil wuduk, tiba anak saudara dia kata, tak najis ke? Dia kata, Nabi kata, innaha laisa binajisin, innaha alaikum minat tawafina wat tawafat. Dia kata, Nabi kata, ia tidak najis. Kucing ni ialah tawafina wat tawafat, haiwan yang tawaf-tawaf di kalangan kamu, mana dia sering berada di sisi kamu, jadi dia tidak najis. Jadi ada beza lah kucing. Sebab itu kata Nawawi, kucing walaupun ada yang mengharamkan di atas larangan itu, tapi melihat kepada keadaan kucing dan of course hadis-hadis Nabi yang lain, dia tidak haiwan yang najis dan dia sering bersama kita. Dan kata Nawawi, masyarakat sering hadiah kucing, pinjam kucing. Jadi dia kata kalau ada keperluan ataupun hajat-hajat tertentu untuk jual beli kucing, maka dia kata halal. Ya. Bai'uhu halalun wa samanuhu halal. Itu kata Nawawi. Jual beli dia halal dan duit yang kita dapat daripada itu juga halal. Itu pendapat ulama lah. Cerita dia majoriti kata harus ya. Segelintir kata haram dan sebahagian kata makruh. Kalau tanya saya personally, saya suka kepada yang kata haram lah. Ya. Baik kepada knowledge masing-masing lah. Sebab saya lihat penghujahan setiap pendapat tu. Tapi kita boleh saja berpegang dengan pendapat majoriti yang kata tidak haram. Kalau nak beli, sekarang ni ada orang pecinta kucing, beli seekor kucing sampai RM50,000, biarlah dia ada duit kan. Sementara dalam fiqh majoriti, bahkan yang standard mazhab Syafi'i pun, kucing tidak haram. Saya kata okey saja, boleh saja. Boleh insya-Allah taala. Itu je lah. Ada nanya lagi? Cukup lah tu. Cukup dah apa ni? Qul azza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr.